Berikan di ummah mukminah pertama Sayyidatina Khadijah, qudwah keteguhan wanita solehah. Dia At-Tahirah, hadiah Allah dari rahimnya, zuriat mulia. Hidupnya disanjung, perginya dikenang, wanita terbaik Sayyidatina Khadijah. Harta jiwa raga, bukti kesungguhan, tak luntur semangat demi kebenaran. Sebagai istri, peneguh suami, sebagai ibu, pendidik generasi, hartawan dermawan, serikan di terbilang. Sayyidatina Khadijah, mother of believers, teacher of loyalty, a symbol of modesty. Khadijah Tahirah, the first of believers, the noble sacrifice has marked the history. Khadijah Tahirah, himmatuha aliyah, amiratul jannah, siratuha ghaliyah, sayyidatun nisa, muallimatul wafa, faltastamir faltahya, qissatuha al-mu'attara. Semangat Khadijah terus membara, semangat Khadijah membakar jiwa. Tak kelembutan, bukan kelemahan, kesantunan budi, itu kecantikan. Ayolah muslimah, Teladani Khadijah, agar dirimu semulia Khadijah. kemuliaan Khadijah, mari kita suburkan kecekalan Khadijah. Ayo semarakkan, tiada knockdown dalam perjuangan, tiada sempadan, mulia pengorbanan. Khadijah Tahirah, himmatuha aliyah, amiratul jannah, siratuha ghaliyah, sayyidatun nisa, muallimatul wafa,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Uhayikum jami'an bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita pada hari ini dalam ruangan bedah buku di bawah program di bawah naungan satu ayat yang dianjurkan oleh Pusat Sumber Sayyidatina Hafsah, Urus Setia Kebajikan Pembangunan Keluarga dan Wanita Negeri Kelantan dengan kerjasama Sekretariat Misi Cakna Palestin. Dan saya Samhani Ismail. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada penganjur yang sudi menjemput saya untuk kecek-kecek lah tentang buku ini, buku Kenapa Babi Tidak Halal. Jadi terima kasih kepada penganjur PSHH, Pusat Sumber Sayyidatina Hafsah, Sekretariat Cakna Palestin dan juga tim teknikal kami, tim Fatih Team daripada Selangor ya. Fatih Team daripada grup yang jaga Datuk Nafizah Musa. Terima kasih. Jadi alhamdulillah program di bawah naungan satu ayat ni untuk kupas buku yang biasa dibuat secara berkala lah, sekali sebulan pada hari Khamis minggu terakhir. Jadi alhamdulillah ni saya rasa ni program yang kedua kan. Jadi terima kasih sekali lagi kerana menjemput saya. Okey. Pertama kita nak pergi tentang buku ni. Mungkin kat sini ada yang pernah tengok, ada yang pernah baca. Terima kasih saya ucapkan sampai pernah baca lah, sebab actually kalau secara peribadi saya kata wow, respect lah kalau sesiapa yang sudi baca buku ni, sebab bagi saya buku ni berat. Nak tulis pun Masya Allah, hanya Allah je yang tahu. Tapi yang baca tu terima kasih, alhamdulillah. Tajuknya Kenapa Babi Tidak Halal. Sebenarnya saya pun tak nak cerita tentang tajuk ni sebab tajuk ni quite controversial ni. Sampai ada orang tanya, kalau saya pegang buku ni kena samak ke? Masya Allah. Jadi dia ada, kalau tengok betul-betul kenapa babi tidak halal, bukan untuk membincangkan tentang fiqh ataupun dari sudut agama sebab saya bukanlah orang selayaknya, tetapi sedikit untuk mengambil iktibar dari sudut logik fikir, kerana kita nak kita appreciate pemikiran manusia ni. Kita di negara majmuk ramai yang sahabat-sahabat kita yang non-Muslim, yang pemakan haiwan ni. Jadi kita nak tengok kenapa Islam ni mengharamkan. So saya explore dari konteks saintifik. Dan buku ni mengandungi beberapa bab lah. Bab pengenalan, lepas tu pergi kepada hikmah-hikmah dari sudut intelektual, akhlak, dari sudut ekonomi, dari sudut seksual dan dari sudut agama. Jadi muka suratnya dia ada 246 muka surat. Agak tebal. Dan buku ini kita panggil sebagai research based book. Memang buku bacaan umum tetapi dia sedikit berat. Kita tak kata kategori sebagai buku akademik betul, sebab kalau buku akademik betul lagilah sangat berat. Tapi buku ini separa ilmiah. Dia ada sedikit nota kaki disertakan dan kita follow dari segi Islam, pandangan Islam, kemudian kita cari gali hikmah-hikmahnya. Dan penerbitnya adalah PTS. Okay. Terima kasih. Sebenarnya buku ni diminta untuk dituliskan oleh pengurus besar PTS sendiri, Tuan Ikram Wazir, tahun 2009. Buku ni dan beliau masa tu saya baru je mendaftar untuk master. Jadi tahun 2009 saya ambil masa yang agak lama sehingga tahun 2016
Akhir 2016 barulah buku ni diterbitkan. Jadi beliau selalu bukan push tapi support. Dan buku ni ditunggu-tunggulah. Bila beliau pergi ke MPH, orang MPH tanya mana buku ni sebab non-Muslim tercari-cari, tertunggu-tunggu sebab yalah sahabat-sahabat kita yang bukan Islam, ada sebahagian mereka yang ambil, consume daging babi, pork apa semua ni secara regularly. Tapi ada setengah tu yang still berfikir-fikir, consider kenapa boleh, kenapa tidak boleh. So mereka perlukan penjelasan. InsyaAllah semoga buku ni memberi sedikit menjentik pemikiran dan hati untuk memahami hikmah kenapa Allah mengharamkan especially dagingnya. Okey, saya pergi kepada reviewnya dahulu. Review terhadap buku ni. Kalau kita tengok di muka surat hadapan sekali daripada Datuk Nik Abdul Kadir bin Nik Muhammad merupakan Timbalan Mufti Negeri Kelantan. Buku ni saya hantar kepada beliau untuk disemak dari sudut agama, maklumat agama, fiqh, takut terlari daripada mungkin ada sometimes kita kurang cermat. Jadi beliau memberi pandangan, insya-Allah dengan membaca buku ini kita menjadi lebih jelas akan hikmah-hikmah yang tersembunyi di sebalik suruhan dan larangan Tuhan. Satu kajian yang terperinci, lengkap dengan sumber-sumber rujukan ilmiah. Masya-Allah, terima kasih. Dan buku ini mendapat kata pengantar daripada Datuk Dr. Zainal Abidin. Yang mana saya rasa bila saya baca kata-kata Datuk Dr. Daniel ni, rasa masya-Allah seronoknya. Tahniah saya ucapkan di atas penerbitan buku Kenapa Babi Tidak Halal. Ini dengan rujukan yang mantap, bahasa dan istilah yang digunakan saya kira mudah untuk difahami. Jadi tak perlulah runsing. Mungkin sometimes ada yang fikir, oh ni buku saintifik, payah nak faham. Tapi Dr. Daniel cakap, kita sedar terdapat buku-buku berasaskan sains yang ditulis dalam bahasa Melayu yang memeningkan kepala para pembaca. Tapi hal ini disebabkan ia syarat dengan istilah saintifik yang bombastik, yang tidak dicairkan penerangannya supaya mudah difahami para pembaca. Tapi Alhamdulillah, penulis buku ini mengambil kira hal ini dengan olahan-olahan yang mudah difahami. Dan saya berdoa kepada Allah supaya buku ini mendatangkan pahala yang mencurah kepada penulisnya serta bermanfaat untuk kesemua pembacanya. Amin. Okey, sebelum tu saya lupa untuk menyatakan yang kita sedang bersiaran di page Pusat Sumber Sayyidatina Hafsah dan juga page Hijau FM. Kata pengantar daripada Datuk YB Datuk Mumtaz Maknawi juga yang merupakan reviewer untuk buku ni. Dia kata banyak sangat benda yang bermain dalam fikiran bila baca buku ni. Dan sebenarnya saya memang berbincang dengan beliau. Berbincang dalam konteks banyaklah perkara dan isu, banyak benda yang datang, isu mudaratnya lebih besar daripada khasiat, pengubah suaian genetik dan sebagainya. Sebab babi diternak secara masif, secara besar-besaran dan banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh penternak. Okay. Jadi untuk mengurangkan masalah-masalah tu, dia banyak melakukan cross breeding, kacuk antara spesies-spesies. Jadi untuk mengurangkan masalah-masalah tu. Okey. Dan pandangan daripada Dr. Zulkifli Mustafa merupakan seorang sahabat saya dan juga sekarang pensyarah di Jabatan Neuroscience USM Kubang Kelantan. Beliau merupakan seorang doktor veterina. Perkataan babi adalah jelek di dalam masyarakat Melayu, tetapi ia adalah makanan utama sesetengah kaum. Perkara ini menghasilkan pertentangan. Nak tahu hujah saintifik? Buku ini ada jawapannya. Alhamdulillah, satu pandangan yang positif. Dan juga daripada Prof. Zamzuri Idris yang merupakan seorang neurosurgeon. Buku ini menarik kerana membincangkan perihal hukum haram babi daripada konteks saintifik, terutama sekali kesannya kepada otak dan saraf. Menular pula ke bahagian badan yang lain yang memberi kesan negatif yang ketara kepada masyarakat. Neurosurgeon.
Kalau nak tahu dengan jelas tentang efek-efeknya, mungkin hari ni tak cukup lah untuk saya kupas dari sudut bahagian otak dan saraf apa semua. Jadi insyaAllah lepas ni bolehlah mencari buku ni ya. Jadi okay. Perkara kedua, kenapa saya tulis buku ni? Tadi saya sebut bahawasanya buku ni diminta dan disarankan oleh Tuan Pengurus Besar PTS, memandangkan masa tu sibuk dengan H1N1, banyak isu-isu yang berkaitan dengan babi. Jadi masa tu, tapi dalam masa yang sama bila saya explore, mula-mula kita mengkaji, kita jumpa beberapa perkara dan bila sebenarnya terlalu sumber maklumat untuk babi ni terlalu limit, terlalu sedikit. Bahasa Melayu kalau kita kata nak cari ilmu secara ilmiah dalam bahasa Melayu memang tak ada. Cubalah search perkataan babi, perkataan babi di dalam internet. Apa yang keluar hanyalah sumpah seranah dia. Jadi masyarakat kita tidak membincangkan perihal ini secara ilmiah. Jadi menjadi tanggungjawab dan amanah untuk kita meneroka lebih lagi. Apatah lagi kalau saya jumpa pun setakat yang saya jumpa hanyalah lebih kepada hikmah dari sudut fizikal. Yang kata babi ni disenaraikan senarai penyakit-penyakit yang berkaitan, penyakit daripada cacing, senarai cacing-cacing yang berkaitan dengan babi. Tetapi ada juga orang yang argue lah, kalaulah cacing tu dibuang, adakah babi tu boleh jadi halal? Jadi saya melihat perkara ni beyond the physical punya faktor. Walaupun masa yang diambil lama, saya rasa insyaAllah kita cuba menyiapkan hingga ke titisan titik pena yang terakhir, dan alhamdulillah berjaya juga. Bila saya habis master, saya ambil sedikit masa buat, dan bila saya tengah buat PhD, buku ni publish, alhamdulillah. Dan tiadanya buku berkaitan babi dalam bahasa Arab ataupun Inggeris yang membincangkan dengan detail lah. Ada biokimianya, ada sedikit tapi nipis, tapi itu semua adalah untuk fizikal lah kan. Dan satu lagi, seperti yang saya sebut tadi kan, perkataan babi tu dia sangat tabu di dalam masyarakat Melayu kita. Bila sebut babi, semua orang jelek, semua orang tak ambil pusing, tak ambil endah. Jadi dia datang bersama persepsi negatif lalu kita menolak. Tapi ruginya kita menolak dengan ilmunya sekali, tak ambil tahu. Tapi okey, kita di Malaysia kita bersikap macam tu. Tetapi babi di luar sana, di luar negara kita, di Amerika, di China, dia diternak secara masif, besar-besaran sebab dia menjadi sumber makanan utama. Jadi lebihan-lebihan mereka ambil daging, consume daging, tapi lebihan-lebihan tu byproducts yang terhasil daripada babi, kulit, bulu, rambut ada bulu, dihasilkan, dibuat kajian. Mula-mula mereka bakar, kita panggil sebagai offal. Mula-mula mereka bakar lah, lebihan-lebihan tu dibakar, tetapi lama-lama sebab sikap mengkaji satu, buat research, lama-lama mereka pun hasilkan produk ni. Dan dia kita macam terkepung di dalam produk-produk babi yang kita tak jelas. Dan Islam secara jelas dia mengharamkan daging. Buat sebab benda lain. Jadi wallahu alam, kita serahkan kepada yang lebih pakar untuk menjawab tentang tu. Okey. Jadi tu perkara yang kedua. So kita pergi kepada perkara yang ketiga tentang isi kandungan buku ni. Isi kandungan buku ni mengenali babi.
bila saya tanya setengah sahabat lah, apa tajuk yang paling menarik di dalam buku ni? Ada yang menjawab intelektual, ada yang menjawab akhlak, dan ada yang menjawab bab satu tu menarik. Macam Bu saja, dia pernah bedah buku ni, Saudara Talha, terima kasih. Beliau mengatakan bab satu tu paling menarik. Sebabnya kenapa? Sebab dalam ni ada kita letakkan dari segi biological, dari segi taksonomi, dari segi pendetailan tentang haiwan tu sendiri. Okey, kita pergi sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, babi ni merupakan antara haiwan yang disebut di dalam Al-Quran. Okey, dalam Al-Quran ada beberapa haiwan yang disebut. Unta, gajah, lebah, burung, serigala. Dan setiap satu mewakili dia merupakan ikon untuk sesuatu perkara untuk manusia ambil. Seperti unta. Allah kata tidakkah kita ni lihat kepada kejadian unta? Dia ada bonggol, dia boleh tahan hidup lama di atas padang pasir, di kawasan padang pasir yang panas. Lepas tu dia boleh bawa beban yang berat. Ni macam transportation punya untuk kita ambil iktibar. Lepas tu semut. Kejadian semut yang unik yang kita boleh ambil sebagai haiwan yang rajin, tersusun, penuh disiplin. Dia ada hierarki mereka. Dan adanya macam kita panggil sebagai role lah, role. Ada ratu, ada golongan pekerja, ada golongan askar dan rakyat marhain yang mereka hidup dalam koloni yang besar. Jadi kalau kita boleh faham komunikasi antara semut ni, mungkin ada benda besar yang kita boleh belajar. Burung ni satu perkara yang agak menarik. Kalau kita tengok Allah selalu sebut afala tatafakkarun, tidakkah kamu berfikir, tidakkah kamu menggunakan telinga, tidakkah kamu menggunakan mata? Afala ta'qilun, even afala ta'qilun ni katanya maksudnya beratlah. Tak fikir ke? Sometimes benda depends kepada ayat ni. Harus diterangkan oleh orang yang sepatutnya lah. Jadi kalau burung ni, kalau kita tengok cara dia terbang berkumpulan, tetapi ada bentuk dia. Ada bentuk dia. Jadi perkara ni dia ada kat depan, dia ada leader kat depan. So anak buah follow kat belakang dia. Jadi masa dia swipe untuk ganti kedua tu, dia ada sistem yang manusia ambil untuk bina algoritma untuk meta heuristik. Ini satu benda yang sangat menarik sekarang ni. Jadi Masya Allah, subhanallah, setiap apa yang Allah buat ni harus kita perhatikan, ada maknanya. Lebah ni ada sahabat saya lebih layak untuk bercakap tentang ni, tapi lebah disebut oleh Allah sebagai haiwan yang memberi manfaat kepada manusia, makan daripada yang halal dan mengeluarkan perkara yang baik daripada perut dia. Jadi untuk manfaat kita. And then sekarang ni banyak orang buat research tentang komunikasi antara lebah. Cara dia bergerak, dia ada GPS, dia ada sistem-sistem dia yang mana kita boleh implement juga. Okay. Dan khinzir, babi. Babi disebut Allah sebagai daging babi yang mana ia dalam konteks pencegahan untuk kita ambil manfaatnya. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepadamu bangkai, darah dan daging babi. Dalam ayat yang lain, surah Al-Ma'idah, diharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain daripada Allah dan yang mati tercekik, mati dipukul, mati jatuh, mati ditanduk dan yang mati dimakan binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih dan yang disembelih atas nama berhala. Dan diharamkan kamu mengundi nasib dengan anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Dan dalam surah An-Nahl, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih tidak kerana Allah.
Tetapi kalau terpaksa tidak melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Cantiknya Allah meletakkan di dalam surah An-Nahl ni, mula-mula Allah sebut nikmat-nikmatnya sangat banyak. Allah selalu sebut hujan diturunkan, membasahi bumi, menghidupkan biji benih, bercambah, ada air, ada matahari. Kalau tak ada air, ada matahari saja pun tak jadi juga. So Allah sebut signifikannya hujan turun ke bumi untuk menyuburkan kehidupan ni, untuk diambil manfaat oleh manusia. Allah sebut lagi binatang-binatang, haiwan untuk kita ambil manfaat, makan, dan kulit haiwan untuk kita guna, dan pelbagai lagi. Tetapi dalam ayat ni sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu beberapa perkara ini saja, dan babi termasuk perkara yang hanya sedikit yang Allah haramkan. Subhanallah. Jadi seterusnya dalam konteks agama juga, Islam sebuah agama yang fitrah, yang mengikut naluri manusia. Dia maksudnya dia attend naluri manusia, dia suci, dan perkara yang suci ni sangat dititik beratkan di dalam Islam. Ada dua ya, cuci dan suci. Tu dalam Islam ni kalau kita tengok dalam fiqh, babi dikategorikan sebagai najis mughalazah. Dan dalam fiqh ni pula bab taharah ni adalah bab pertama, cuci dan suci. Lepas tu kalau dalam bidang tasawuf pun sama juga. Islam meletakkan sebelum hati tu nak sabar, nak redha, nak rojak, harap kepada Allah, nak membina takut kepada Allah, nak menjadi beriman dengan qada-qada, apa semua-semua tu, first kali kita diajar untuk taubat. Taubat ni bersuci, dan taubat juga diiktiraf sebagai pintu gerbang untuk memasuki satu alam yang suci, yang dekat dengan Allah. Jadi Allah sebenarnya kasih kepada orang yang suci dia. Okey, lupa pula saya nak sebut. Sekarang ni kan barulah kita sibuk-sibuk, barulah kita selalu kan sekejap-sekejap sanitize. Kalau sebelum ni kita mungkin tak kisah sangat untuk mencuci. Tapi sekarang ni, okay, tengok apa yang paling penting untuk kesihatan sejagat seluruh dunia adalah sanitize, bersuci. Masya Allah deh, cuci lah. Maksudnya dalam konteks tu, cuci tangan, sanitize. Tapi kita tak boleh lah cuci semua deh. Melainkan kalau Islam kita ada wuduk, kita basuh muka, niat basuh segala kotoran di dalam hati, basuh kepala, basuh segala pemikiran-pemikiran, basuh telinga, basuh segala dosa-dosa yang kita pernah dengar, mulut yang pernah mengumpat, terdengar benda-benda yang tidak elok. Jadi Islam, innallah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa bersuci, yang sentiasa menyucikan diri. InsyaAllah Allah ni suka kepada orang yang bertaubat dan orang yang mutatahhirin. Surah Al-A'la, berjaya orang yang bertaubat ni. Berjaya orang yang berusaha untuk membersihkan diri. Jadi terbalik ya daripada babi, tadi disebut sebagai rejisun, fasik, fiskon. Jadi Islam sebaliknya, Islam promote kebersihan, kesucian, kebaikan. Okay, seterusnya penamaan babi. Babi ni banyak nama. Pig, hog, swine. Kalau saintifik, Suscrofa, porcine. Yang mana perkara ni kita tak ambil tahu sangat lah. Jadi sometimes kita mungkin keliru. Dan perkelasan saintifik babi yang ni nanti boleh baca ya. Dan seterusnya tabiat pemakanan dia macam mana. Dia ada
babi mempunyai spektrum pemakanan yang luas lah kita kata. Seekor sejenis haiwan yang dimakan apa saja. Dalam timbunan sampah pemakan tu kebiasaannya lah. Termasuk serangga yang sudah mati. Maksudnya kalau dalam konteks saintifik kita sebut sebagai insectivora, detritiv iaitu memakan bahan yang reput. Lepas tu pedofagi iaitu makan anak sendiri. Ni ditulis ya. Dia juga mempunyai tabiat koprofagi iaitu memakan najisnya sendiri. Tabiat berkomunikasi dan seterusnya. Bab kedua tentang produk-produk berasaskan babi. Sebenarnya terlalu banyak ya kalau nak sebut ni. Banyaklah seperti sebut tadi, babi diternak untuk pemakanan dan produk yang seterusnya terhasil daripada byproduct sudah, lebihan-lebihan selain pada daging. Dia masuk dalam industri pharmaceutical, industri tekstil, industri perkapalan, industri pemakanan. Apa sahaja banyak menggunakan babi. Dan lemak babi ni ataupun dipanggil sebagai lat. Lat ni dia merupakan makanan wajib lah di negara-negara seperti Amerika Utara, Mexico. Nak masak mesti kena guna lemak babi. Dan sabun yang menarik ni. Sabun memang proses pembuatan sabun daripada lemak kan. Kalau sebelum ni memanglah menggunakan lemak lat tu untuk dijadikan sabun. Sebab dan ramai yang claim sabun daripada lat berbanding dengan tallow. Tallow ni lemak daripada bovine lain seperti lembu kambing. Maksudnya yang babi punya ni sabun daripada lat ni dia lebih tahan, dia tak mudah cair, dia lebih berkrim dan bila apply ke badan dia lebih merapikan. Masya Allah. Berbanding dengan sabun daripada tallow ni dia mudah cair. Masya Allah, subhanallah, Allah buatkan produk-produk daripada babi memang manusia suka dan boleh dikatakan dan memang diakui oleh sahabat-sahabat saya dalam bidang food tech ya. Produk-produk daripada babi ni dia sangat inilah kena, mungkin disebabkan genetiknya yang paling dekat lah dengan manusia kan. Jadi kalau orang guna sisir sikat rambut kalau Kelantan panggil sisir ni. Sikat rambut ni sikat rambut dengan menggunakan daripada bulu babi menyebabkan rambut tu macam berkilat, cantik. Subhanallah. Dan Allah mungkin hikmahnya sebagai ujian kepada kita. Allah bagi babi komplit, seluruh badan dia, portion badan dia tu boleh digunakan dan comparatively baik, low cost, banyak, sosnya besar, banyak, tapi tak boleh pakai. Tapi wallahualam mungkin ada penjelasan yang lebih detail lah nanti kan, dari segi produk-produknya, dari segi aplikasi terhadap kita. Sebab dari segi agama masih ada saya rasa dari segi masih ada perbincangan pendapat-pendapat mazhab ni, mazhab yang berbeza-beza. Tetapi untuk kita sebagai orang awam, kalau saya ambil untuk diri saya sebagai orang awam yang tak tahu sangat, yang Allah hantar haiwan ni untuk kita beringat-ingat, untuk kita mengambil dia sebagai kalau kita boleh avoid lah, tak apalah, banyak lagi benda lain yang kita boleh guna, banyak lagi kita boleh makan, kita boleh apply. Jadi ni sebagai satu ujian kepada orang Islam. Jadi sebab kenapa Allah haramkan, hanya Allah yang ada jawapannya. Sehebat mana pun kita duk fikir, duk kaji, kita tak akan dapat menjawabnya dengan tepat lah. Cuma mungkin kita boleh memberi rasional. Okay. So jadi
Saya rasa kita boleh pergi kepada hikmah dari sudut akhlak. Hikmah akhlak bagi saya sebagai secara peribadinya, bila melihat kepada konteks fizikal pun macam tu, dia masih boleh dibuang penyakit-penyakit tu, tapi mungkin beyond fizikal, dia punya faktor-faktor yang menyebabkan babi ini tidak sesuai kan, diharamkan oleh Allah. Jadi faktor akhlaknya kita tengok kepada sabda Rasulullah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan semata-mata untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Daripada Ibnu Mas'ud, mahukah aku kabarkan kepadamu siapakah yang diharamkan daripada api neraka? Api neraka tidak akan menyentuhnya. Mereka adalah orang yang menghampiri orang lain dengan lemah lembut, berlebih kurang dan baik hati. Dan hadis yang seterusnya, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqan. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik akhlaknya. Dan sabda Rasulullah lagi, seseorang muslim yang berakhlak mulia akan memperoleh darjat orang yang berpuasa dan menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Maka secara kesimpulan yang mudah, kita melihat nilai manusia itu terletak pada akhlaknya. Kita antara diri kita dan dengan intrapersonal, extrapersonal dengan orang lain. Jadi yang penting untuk ni adalah akhlaknya, kan? Jadi beza dengan perlakuan berbeza dengan babi ni. Dia dilabelkan dengan perkataan yang tidak baik lah, yang tak senonoh, yang kalau makan yang rakus tu babi lah kan, gitu. Jadi apa jadi kalau makan babi? So saya mengambil sedikit daripada kajian-kajian pemakanan ya, kajian pemakanan yang mengaitkan dengan kriminal. Okay. Jadi dalam babi dia ada salah satunya, pertamanya kita panggil sebagai monoamin oksidase lah. Monoamin oksidase yang tinggi di dalam babi. Monoamin ni merupakan kumpulan-kumpulan lah, kumpulan berfungsi. Istilah dia dalam kumpulan chemicals yang mengandung kumpulan amin. So contohnya adalah serotonin, dopamin, norepinefrin. Jadi mereka ni, monoamin ni sangat penting untuk kita. Serotonin, tapi monoamin oksidase ni merupakan enzim yang akan memetabolismakan monoamin ni. So babi tinggi monoamin. Okay, kita perlukan babi tinggi monoamin oksidase. Kita perlukan jumlah monoamin dalam jurat yang tepat. Untuk semua apa saja kita ni, kita perlukan dalam jumlah jurat yang tepat. Tak boleh berkurang, tak boleh terlebih. Dia ada efek dia. Jadi kalau serotonin contohnya dia, serotonin ni penting untuk menentukan personality. Tenang seseorang, murung, sebab kalau kekurangan atau kelebihan serotonin pun dia boleh lead kepada depression, kemurungan, cemas, bimbang dan gangguan bipolar mental lah kan. Dan jika banyak monoamin oksidase, dia akan pecah-pecahkan. Jadi jumlah monoamin tu ataupun serotonin lain tu, neurotransmitter lain tu, dia jadi tidak seimbang. Jadi jika perkara ni berlaku dan ada interaksi dalam badan kita sentiasa ada interaksi. Jadi bila ada interaksi dengan vasopressin ke molekul lain, hormon, steroid, segalanya, dia boleh menyebabkan perubahan sikap seperti agresif dan impulsif. Yang benda ni memang dikaji dan memang sudah ada bukti yang mana kecelaruan monoamin oksidase ni berkait dengan tingkah laku antisosial, kecenderungan melakukan jenayah, pengambilan dadah, skizo, tekanan, kerosakan mitokondria, kerosakan neuron yang menyebabkan kerosakan otak. Bila sel sudah dah banyak dah mati, boleh menyebabkan otak tu degrade. Dan Lowenstein 2003 kajiannya menunjukkan, dia kata kadar serotonin yang rendah ada hubung kait dengan karakter impulsif dan agresif. Impulsif ni maksudnya dia tidak boleh menahan impuls. Tak boleh nak tahan. Contohnya macam orang, contoh kalau biasa kalau orang ambil dadah,
Orang ambil dadah ni dia pun dia tak boleh control impulse. Kalau dia nak sesuatu, dia nak time tu juga. Dia tak boleh sabar langsung. Tak boleh. Sebab tu banyak jenayah-jenayah berlaku dikaitkan dengan orang penagih dadah. Seperti morfin, heroin, kumpulan-kumpulan opiat ni. Sebab itulah salah satu terapi harm reduction ni untuk mengurangkan kadar jenayah. Jadi sama juga dia akan dalam kajian ni tambahan pula dia kata kami lihat kanak-kanak yang mempunyai masalah tidak dapat mengawal diri mempunyai serotonin yang rendah dalam darah mereka. Ini kajian dan daripada Adrian Rain, Profesor Psikologi daripada University of Pennsylvania yang banyak melakukan kajian neuroscience jenayah ni, dia mengaitkan kerosakan frontal otak bahagian depan otak dengan tingkah laku psikopas, kemerosotan emosi dan sukar membuat keputusan. Maksudnya kepala lah kan, tak boleh nak decide, tak boleh nak judgement yang baik. Dan kajian melalui MRI, magnetic resonance imaging, brain imaging, mendapati antisocial individu ni dia ada kemerosotan jirim kelabu sebanyak 11% di frontal cortex dan justru mereka menjadi kurang pemalu, kurang rasa bersalah dan tak rasa bersalah lah apabila buat salah, tak sensitif. So daripada segi pemakanan, saintis percaya bahawa makanan bernutrisi kan. Kalau kita selalu mendengar makan vitamin, makan zat tu, zat ni, protein, memberi kesan kesihatan tubuh badan, memberi kita rasa gembira dan boleh membaiki personality, membentuk diri kita, membentuk akhlak kita. Dan kajian ke atas banduan oleh Gash et al. 2002 menyokong hipotesis bahawasanya saintis percaya bahawa yang makanan ni membina personality. Ni bukan maksudnya bukan orang Islam yang buat, tapi orang non-Muslim pun mereka still relate secara saintifiknya macam tu. Kajian Rain 2003 pula dia buat manipulasi nutrisi pemakanan ni berjaya mengurangkan salah laku di kalangan penjenayah. Tengok kadar jenayah menurun dengan pemakanan yang ni kan, yang bernutrisi. Jadi kesimpulannya kajian ini menyokong faktor pemakanan punca kepada kerosakan akhlak manusia. Jadi kita berbalik kepada Islam ni. Dalam konteks ni kita boleh ambil pandangan yang kuat daripada Hujjatul Islam Imam Ghazali. Bagi mengasuh dan menyusui anak-anak, ibu bapa perlu menggunakan ibu susuan yang solehah, beragama dan memberi makan makanan yang halal. Sebab susu yang terjadi daripada bahan yang haram tidak ada berkahnya. Dan jikalau susu yang berasal daripada bahan haram itu membesarkan anak-anak, akan tercampurlah tabiat itu cenderung sejalan dengan hal-hal kejahatan. Subhanallah. Dan dalam Islam, dalam konteks tasawuf lah banyak kan disebut tentang hati. Hati ni direbut antara malaikat dengan syaitan. Dan Allah sendiri pun sebut fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Allah ni dia bagi ilham nak buat baik ke nak buat jahat, Allah bagi ilham. Maka aflaha, berjayalah orang yang mensucikan diri. Okey, saya rasa masa kita tak banyak sangat. Kita teruslah ya kepada page 59. Hikmah. Okey, sambung lagi dari sudut akhlak lagi. Okey. Dalam konteks masih dalam konteks kita nak kaitkan babi dengan menyebabkan karakter yang tidak bagus, kita tak boleh secara qat'iynya, secara totalnya kita kata macam tu tak. Tetapi dalam konteks kewujudan molekul-molekul seperti monoamin oksidase dan beberapa lagi yang tinggi dan kajian juga tunjuk perkara tu ada kaitan dengan kerosakan akhlak. Jadi kita boleh mengambil iktibarnya. Kita tidaklah label kalau makan babi terus jadi jahat. Tak macam tu kan. Maksudnya kita tidaklah that cross lah. Tak macam tu. Tapi dia ada pathway yang lebih complicated, yang lebih jauh, faktor-faktor yang
yang mempengaruhi yang banyak lah. Itu salah satu. Jika faktor-faktor ni bercampur dan jadi kuat lah. So maksudnya Islam ni dia more tu pencegahan, al-wiqayah khairun minal ilaj ni. Jadi kita tak nak masyarakat kita menjadi kasar, rosak, agresif. So kita menjaga dari sudut salah satunya pemakanan. Jadi dikaitkan dengan yang tadi ni, hikmah pengharaman babi yang mana berpotensi mewariskan sifat agresif pada manusia dalam muka surat 59. Okey, ada satu kajian lah yang ni yang menarik, yang mana bagi saya dia paralel lah dengan hadis Rasulullah. Sebab Islam ni dia sentiasa mendahului zaman dan sentiasa relevan. Jadi ni hadisnya. Direkodkan daripada Imam Al-Bukhari dan Muslim. Seseorang yang mahu berzina tidak akan melakukan zina semasa dia sempurna imannya. Seseorang yang mahu minum arak tak akan minum arak semasa di dalam keadaan sempurna imannya. Dan seorang yang mahu mencuri tidak akan melakukan perbuatan itu semasa di dalam keadaan sempurna imannya. Dan seseorang yang mahu melakukan rompakan seperti kelazimannya akan sekadar memandang sahaja, tak akan merompak semasa di dalam keadaan sempurna imannya. Masya Allah, dalam teks asal daripada kajian Moya Albiol tahun 2010 lagi, dia menggunakan neuroimaging technique. These studies, secara conclusionnya, di-conclude bahawasanya kajian-kajian dia ni, these studies have made manifest that together with other structures, the prefrontal and temporal cortex, the amygdala and other limbic structures are similar to those related to aggression and violence. Thus the neuronal circuits implicated in empathy and violence could be somewhat similar. Maaflah bahasa Inggeris Kelantan. Jadi lebih kurang maksudnya gambaran hadis tadi deh. Maksudnya dia kata kalau dalam satu waktu kita nak melakukan kebaikan, waktu tu kita kejahatan, perasaan nak buat jahat tu akan terencat lah. Rasa nak merompak masa tu, rasa nak ambil barang orang. Kalau masa tu iman tinggi, yang perasaan jahat tu akan down. Dia akan down regulate. Gitu deh bahasa sains dia. Jadi dia parallel. Maksudnya proses untuk aggression, proses untuk adanya perasaan empati kepada orang lain supaya kita tak buat jahat kat orang, kita ada rasa kesihan. Maksudnya aggression, agresif dan juga empati, dia menggunakan neural circuit yang sama. Ini berdasarkan kajian daripada Moya Albiol 2010. Subhanallah. Jadi sifat babi ni selalu disebut-sebut ya oleh peternak itu sendiri. Jadi agresif, yang very ketara lah, yang sangat obvious dalam babi ni adalah agresif. Walaupun dah buat pengubahsuaian genetik yang sangat banyak kali lah buat daripada zaman ke zaman, tapi aggressiveness dalam babi tu still ada. Kesian lah kalau kesian. So kesian kepada peternak lah maksud saya. Babi ni dia suka mengunyah, apa yang paling ketara ya, babi ni suka mengunyah ekor dan telinga babi-babi lain, suka bergaduh, rakus, tak malu, buat hubungan kelamin secara agresif, dan banyak je kecederaan pada ekor babi. Banyak sebab dia menjadi satu habit kepada mereka, dan perkara ni signifikan menjatuhkan nilai produksi. Jadi mereka buat kajian nak cari punca sebenar, dan mereka hipotesis bahawasanya babi ni boring, so bagilah jerami supaya dia boleh mengunyahlah jerami tu. Tapi masalah telling bites ni, kekor-ekor kawan masih ada. Jadi satu lagi, babi suka menyondolkan, muncul-muncul pada badan kawan-kawan yang lain, duk saja-saja sampai luka. Jadi perkara ni signifikan dengan skala P less than 0.01 lah. Jadi banyak ya. Dan satu lagi yang agak dikesali, babi betina ni dia
lebih agresif. Dia agresif ya. Dan dia banyak kali berada dalam keadaan tertekan. Jadi banyak kes dilaporkan adanya maternal infanticide. Babi betina tu bunuh anak dia sendiri. Sama ada dia sengaja duduk atas anak dia sampai anak dia macam tak boleh nak bergerak. Jadi na'udzubillah deh. So dan kita ada masa lagi ke? Dan dari segi hikmah intelektual saya bagi sedikit lah. Rasa masa kita tak banyak dah. Okay. Hikmah intelektual ni salah satu yang dikaitkan adalah babi banyak hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida ni salah satu daripada radikal bebas, yang mana radikal bebas ni bila dia ada dalam kepala di badan ke mana-mana kan dia akan merosakkan mitokondria, merosakkan sel, dan kalau pergi kat kepala sel-sel tu, sel-sel saraf boleh mati, degrade. Jadi menyebabkan masalah brain cognitive impairment lah. Tak boleh nak berfikir, nyanyuk. Dan kalau pergi ke hippocampus, lupa, tak boleh urus diri dan menjadi beban kepada keluarga. Menjadi rugilah negara rugi. Rugi capital ni, capital source ni. Cacing sangat popular. Okay, cerita cacing ni macam seronok sebenarnya. Kalau dalam banyak-banyak cacing yang paling signifikan orang bercerita tentang babi adalah Tenasolium. Tenasolium ni dia setiap cacing dia ada kisah hidup dia yang tertentu. Jadi dia akan berjalan ke mana, dia akan pergi ke mana-mana bergantung pada spesies. So banyaklah cerita cacing ni. Tapi kalau Tenasolium ni dia sukalah habit dia akan letakkan telur tu, kalau telur tu dia letakkan di kepala lah. Dan banyak kes ni sebenarnya dan very significant lah. Contohnya epilepsi, doktor nak belah, ingatkan disebabkan masalah apa kan, tak tengok ada telur cacing di otak, jadilah epilepsi. Neurocysticercosis, jadi banyak masalah-masalah otak ni, nyanyuk, masalah neurologi, masalah saraf. Dan sista ni kalau penggemar babi ya, dia kata dah masak, dah tak adalah. Not that easy lah. Sista dia ada fasa dormant yang mana dia tahan kepada faktor luaran, heat, faktor suhu tinggi tu dia masih boleh bertahan dia. Jadi kalau even kalau dia nak mati pun, kalau dia akan boleh mengeluarkan antigen yang menyebabkan otak kita, badan kita bereaksi jadi inflamasi. Jadi bergantung kepada bahagian-bahagian di otak. Jadi kesan dia banyaklah bergantung kepada kawasan tu lah kan. Kalau ada dekat hippocampus, kalau ada dekat hypothalamus, kalau ada dekat prefrontal, dia depends lah. Mungkin judgement, mungkin masalah memori. Jadi perkara ni menunjukkan rahmat Allah dia. Allah nak jaga kita sebagai satu makhluk yang Allah ciptakan sebagai khalifah, nak mentadbir bumi. Jadi jaga benda-benda yang seharusnya kita do and don'ts lah, the don'ts things. Sebab untuk kita menjaga kesucian dan keistimewaan manusia tu. Jadi ini salah satu daripada rahmat Allah. Dan keupayaan intelektual ni dia sangat penting untuk membina tamadun ni. Dan campur pula dengan kepatuhan kepada Allah, dia boleh membina tamadun dan boleh mengekalkannya. Memang kalau kita sekarang kita berada di fasa pasca modernisme, ketamadunan ada, tapi adakah ia boleh dikekalkan? Dan
jika tamadun itu tercipta dalam masa yang sama, pembangunan spiritual, karakter individu, behavior, dia punya akhlak tu rosak, mungkin orang yang membina tamadun itu sendiri yang akan meruntuhkannya. Dan aspek ekonomi, saya baca direct ya. So kajian daripada Hiroshi Hosono Jepun ni dibentangkan di 11 Intern Symposium on Veterinary Epidemiology dan Economics 2006. Dia kata kesan ekonomi akibat kemusnahan industri penternakan babi jauh lebih besar secara signifikan berbanding kemusnahan akibat ladang agriculture yang lain. Jadi walaupun katanya banyak untung, tetapi sebenarnya ruginya lebih besar dan ada short term dengan long term effect. Short term, contohnya sewaktu kes Nipah virus tahun 1998 dan 1999, manusia mati lebih 100 orang kecacatan, dan kecacatan tu dia kekal lama dia, neurological. Lepas tu kejatuhan sosioekonomi keluarga penternak sana, dan ekspor ke Singapura disekat, harga ladang jatuh, harga runcit jatuh, dan hartanah pun jatuh. Dan kalau saya difahamkan di kawasan tersebut, di Bukit Beranduk kan, di kawasan tersebut nilai hartanah tu pun masih tidak dapat dipulihkan, Wallahualam. Dan secara long term effectsnya, kerugiannya lebih besar daripada jangkaan yang untung yang disasarkan. So mungkin yang terakhir dari segi hikmah seksual sedikit je. Okay, kita ambil daripada monoamin oksidase tadi. Sama juga monoamin oksidase dia akan memetabolismakan monoamin. Jadi salah satu kesan-kesannya yang ketara terhadap kecelaruan fungsi seksual manusia adalah berlakunya dorongan seksual yang kuat pada individu, yang ataupun disinhibition lah, kita panggil sebagai tak boleh nak mengawal diri, yang mana boleh leads kepada beberapa bentuk parafilia. Parafilia ni serangan-serangan seksual seperti fetishism, iaitu maksudnya fetishism ni adalah individu tu dia cukup dengan objek. Dia ambil, dia curi pakaian-pakaian dalam orang, so enough kan untuk memuaskan nafsu. Pedofilia, kes-kes rogol kanak-kanak, exhibitionism, mendedahkan, voyeurism, mengintai. Jadi perkara ni ada kaitan dengan gangguan pada sistem monoamin tu, pada neurotransmitter kita manusia. Jadi saya rasa mungkin cukup setakat ini hari ini. Dan secara penutupnya Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya buku ini untuk kita bertindak. Kita bertindak. Kalau sekarang kita rasa tak ambil tahu sangat. Mungkin one time kita lebih concern, dan kalau di peringkat kerajaan, sepatutnya kerajaan lebih mendukung support bagi dana untuk penyelidikan yang untuk bina, cari alternatif kepada produk-produk daripada haiwan yang lain yang halal. Contohnya trypsin yang banyak kita gunakan. Trypsin, enzim-enzim lain daripada ikan. Walaupun memang kalau produk lain mungkin tak memberi pulangan hasil yang setanding, tetapi mungkin ada sesuatu yang negara kita boleh keluarkan. Yes, dalam negara-negara Islam. Apa negara-negara Islam? Malaysia, Indonesia, mana lagi? Dubai, Qatar, Saudi, Kuwait, Iran. Negara mana yang kita harapkan untuk menjuarai leading kepada ilmu ni kan. Dan sebenarnya Malaysia lead dalam konteks industri halal. Malaysia leads
Dan banyak sekarang universiti macam UIA, Uniza pun ada institut dan juga makmal-makmal untuk mengkaji dari segi halal tu. Jadi kerajaan seharusnya memberi lebih sokongan untuk ni lah, untuk mungkin produce perkara yang baru, produce hasil-hasil yang baru untuk kita guna. Inovasi-inovasi, masukkan inovasi-inovasi baru supaya kita bukan sahaja berfikir sebagai seorang pengguna and then kalau bunyi ni halal ke tak, and then boycott sekejap, ni okay, boycott sekejap. So bertukarlah daripada consumer kepada inventor, kepada innovator. Okay, itu saja. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur, Pusat Sumber Saidatina Hafsah dan Sekretariat Misi Cik Anak Palestin dan juga tim teknikal Fatih Team daripada Selangor. Siaran di PSSH dan juga di Hijau FM. Terima kasih. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Semoga dapat mengambil iktibar daripada perbincangan kita hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim. Li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyingkap kembali sirah risalah, mewangi semangat serikan di ummah. Mukminah pertama Sayyidatina Khadijah, qudwah keteguhan wanita solehah. Dia At-Tahirah, hadiah Allah dari rahimnya, zuriat mulia. Hidupnya disanjung, perginya dikenang, wanita terbaik Sayyidatina Khadijah. Harta jiwa